Hari ini, saya akan tunjukkan kepada anda thriller apokaliptik sci-fi dari 2013 bertajuk This Final Hearse. Filem bermula dengan asteroid yang baru mendarat di Atlantik Utara, menyala ribut api kemusnahan yang telah menghancurkan sebahagian besar dunia bertamadun, meninggalkan kira-kira 12 jam sebelum ribut api seterusnya sampai ke Australia Barat. Adegan bergerak ke Perth, tempat James dan teman wanitanya Zoe sedang berbelanja saat-saat terakhir mereka di rumah pantai. Tetapi saat kebahagiaan tidak bertahan lama, kerana Zoe mendedahkan bahawa dia hamil, yang membuatkan James kecewa dan marah. Dia memarahi Zoe kerana berkongsi berita baik itu, kerana tidak mungkin mereka dapat meluangkan masa bersama anak mereka yang akan datang. Berasa kecewa dan ingin melupakan segala-galanya pada waktu terakhirnya, James meninggalkan teman wanitanya seorang diri untuk pergi ke parti itu, walaupun selepas Zoe merayu dia untuk tinggal. Dalam perjalanannya, lelaki di radio itu menyatakan pantai timur Amerika telah terjejas dan seluruh Eropah Barat telah musnah akibat ribut api. Dia juga menyatakan bahawa ribut api sedang menghampiri negara, yang memburukkan keadaan. Memandu melalui montaj huru-hara, di mana orang mula menjadi gila dan membunuh antara satu sama lain, James tiba-tiba berhadapan oleh seorang lelaki gila yang dilengkapi dengan pisau. Selepas beberapa saat perbualan orang gila itu, sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Secara rawak mendapat keluar dari kereta, dan menikam orang yang tidak bersalah. James kemudian menggunakan peluang itu untuk melarikan diri dan melarikan diri. Dia berjaya mengelak lelaki itu, dengan bersembunyi di bahagian bawah kereta. Malangnya, semasa berlari jauh daripadanya, James cedera lengannya terkena paku. Dia menangguhkan rancangannya untuk pergi ke parti itu, selepas melihat seorang gadis kecil, yang telah diculik oleh beberapa orang aneh yang bejat. Dia bercadang untuk mencuri kereta itu, tetapi apabila dia mendengar gadis itu menjerit, dia memutuskan untuk menceroboh rumah, dan cuba membantu gadis itu, walaupun dia mendesak bahawa dia tidak lagi mengambil berat tentang apa-apa. Melengkapkan dirinya dengan tukul, dia berjaya membunuh mereka berdua dan menyelamatkan gadis itu, yang kemudiannya memperkenalkan dirinya sebagai Ross. Dia menjelaskan bahawa dia telah berpisah dengan bapanya di Malaga, pinggir bandar Perth, semasa dalam perjalanan ke rumah ibu saudaranya, dan menggesa James untuk membawanya ke sana. Dia kemudian memutuskan untuk membawa gadis itu ke Malaga, tetapi nampaknya ayahnya telah pergi meninggalkannya kereta di sana. Ross mengambil gambar ayahnya dari kereta dan menunjukkannya kepada James. Sambil ditanya tentang ibunya, dia mengatakan bahawa ibunya telah meninggal dunia. Di sisi lain, seseorang di radio mendakwa bahawa mereka masih ada 10 jam lagi. Meneruskan perjalanan ke parti itu, James singgah di rumah kakaknya, dengan harapan dapat menjatuhkan Ross ke sana. Mereka tiba di rumah kakak James, tetapi tiada sesiapa yang membuka pintu. Dia memutuskan untuk memecah masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang, hanya untuk mengetahui bahawa kakaknya dan suaminya telah membunuh diri semasa mandi, dan menemui 3 salib, menandakan apa yang muncul menjadi kubur anak-anak kakaknya. Menyedari bahawa dia tidak dapat menyatukan semula Ross dengan bapanya, James memutuskan untuk mencuri kereta kakaknya, yang hampir kehabisan minyak, dan membawanya bersama pesta itu, dengan harapan dapat mencari seseorang di sana yang boleh membawanya ke keluarganya. Dalam perjalanan mereka, Ross menawarkan James sehelai kain untuk menghentikan lengannya daripada berdarah. Tiba-tiba, mereka ternampak polis kereta berhenti, dan memutuskan untuk mendekati lelaki itu. James bertanya kepada lelaki itu sama ada dia boleh meninggalkan Ross bersamanya mereka kerana dia seorang polis. Lelaki itu enggan, dan memberitahu James bahawa dia telah berputus asa untuk hidup, merayu dan mengarahkan James untuk membunuh dia dan keluarganya. James menolak, dan pergi dengan Ross. Anggota polis itu akhirnya memutuskan untuk melakukannya sendiri. Mereka berdua akhirnya tiba di pesta itu, yang ternyata adalah pesta liar kawan James, Freddy. Parti itu dilimpahi orang, malah Russian roulette sedang dimainkan di sana. Orang terbunuh adalah perkara biasa di sana, mereka malah jangan berasa takut atau sedih selepas salah seorang lelaki itu menembak dirinya sendiri dalam permainan roulette, sebaliknya mereka sedang meraikan. James akhirnya bertemu dengan Freddy, yang kakaknya ialah teman wanita James yang lain. Melihat bahawa parti itu telah menjadi liar, Ross berasa tidak selesa dan mendesak James untuk pergi.
Dia akhirnya bertemu dengan Vicky dan pergi ke bilik bersamanya, menyuruh Ross bermain sendirian di kolam. Vicky memaksa James untuk berseronok dengannya, tetapi James nampaknya tiada mood, sebab dia baru nampak adik dia mati. Dia juga menawarkan kepadanya beberapa ubat, tetapi James menolak. Selepas itu, dia menunjukkan bunker di bawah garaj Freddy, yang didakwanya boleh melindungi mereka daripada kiamat. James mengatakan bahawa semua orang, termasuk dia Vicky dan Freddy akan mati, kerana bunker tidak akan berfungsi, kerana ia tidak cukup dalam, dan berfungsi tidak mempunyai stok makanan yang mencukupi. Kenyataan itu mengecewakan Vicky dan mengubahnya menjadi wanita gila. Dia mendakwa bahawa dia tidak mahu mati dan memaksa Jam untuk menciumnya. Tiba-tiba Freddy masuk ke dalam bunker, hanya untuk memburukkan keadaan di sana. Dia menegaskan bahawa bunker akan menyelamatkan mereka dari ribut api, sementara James terus menyuruhnya berhenti bercakap-cakap bukan-bukan. Di kolam renang, Rose didekati oleh seorang wanita gila, yang mahu dia menggantikan anak perempuannya yang hilang. Mawar juga terpaksa mengambil pil ekstasi. Pada mulanya dia enggan berbuat demikian, tetapi apabila wanita gila itu mendakwa bahawa dia boleh bawa dia ke rumah makciknya, Rose akhirnya mengambil pil itu, yang membuatkan dia khayal dan pening. James kembali ke parti itu, di mana dia mendapati Rose muntah di sudut dewan, dengan perempuan gila bersandar padanya. Dia berada dalam keadaan yang sangat teruk selepas mengambil pil itu. Apabila James cuba untuk meninggalkan parti dengan Rose, wanita gila itu mula menjerit, mengatakan bahawa James cuba menculik anak dia. Tiba-tiba Freddy muncul dan mengacukan pistolnya ke arah James, menyuruhnya meletakkan Rose. Tetapi kemudian Vicky dengan tenang mengambil pistol daripada Freddy, dan menembak wanita gila itu hingga mati, menyuruh James pergi. Keadaan Rose semakin teruk, dan James memutuskan untuk membawanya ke ibunya yang terasing rumah. Selepas berjalan jauh, James berjaya mencuri sebuah teksi dan menghalaunya. James melayan Rose seperti dia adalah anak perempuannya, kerana dia membaringkannya di atas katil dan berehat di sana. Apabila dia pulih, ia menjadi nampaknya hubungan antara James dan ibunya tidak begitu baik. Kemudian, dia bertanya kepada James sama ada dia pernah mendengar tentang kakaknya, tetapi James berbohong, tidak memberitahu ibunya bahawa dia sudah mati. Ibunya mendedahkan bahawa dia melawat adik James sebentar tadi, tetapi tiada sesiapa yang membuka pintu, tidak malah gadis-gadis itu, mendakwa bahawa dia sangat mementingkan diri sendiri kerana tidak membenarkan dia melihat cucunya sendiri, dan menyalahkan suaminya untuk itu. Apabila ditanya bagaimana dia akan menghabiskan masa terakhirnya, ibu James mengatakan bahawa dia hanya akan menyelesaikan teka-teki jigsawnya. James memutuskan untuk meneruskan rancangannya untuk membawa Rose kepada keluarganya. Ibunya memberi James petrol yang disimpannya di garaj. Sebelum pergi, James mengucapkan kata-kata terakhirnya dan selamat tinggal kepada ibunya, sambil memegang tangannya untuk yang terakhir masa. Dalam perjalanan, lelaki yang sama dari radio menyatakan bahawa Asia Tenggara telah hilang sepenuhnya, menunjukkan bahawa ia hanya akan mengambil masa beberapa jam untuk ribut api sampai ke Australia. Kedua-duanya mereka akhirnya tiba di rumah makcik Ross. Apabila tiba, Ross sangat teruja akhirnya bertemu dengannya ayah. Tetapi, nampaknya tiada sesiapa di rumah kerana mereka mencari di seluruh rumah tetapi tidak menemui sesiapa. Semasa berjalan ke arah taman, James berjaya menemui seluruh keluarga Ross, termasuk bapanya, tetapi hanya mayat mereka. Walaupun histeria mendengar berita kematian bapanya, Ross tetap bertegas melihat dia. James menenangkannya dan akhirnya membenarkan dia melihat mayat bapanya. James menyelimuti ayah Rose dengan kain, membawanya ke Ross, dan membaringkannya di tepi kolam. Apabila James meminta dia pergi bersamanya, Ross menegaskan bahawa dia mahu berada di pihak bapanya sehingga akhir, mengatakan bahawa ayahnya mahu mereka bersama apabila ia berlaku. James kemudian memberitahu Ross tentang hubungannya dengan Zoe dan kehamilannya, yang menyebabkan dia menyedari cintanya terhadapnya. Ross meyakinkannya untuk berbaik dengannya sementara masih ada masa yang mencukupi. Dia menerima nasihatnya, dan kedua-duanya berkongsi perpisahan yang penuh emosi sebelum mereka berpisah. James kemudian memandu pergi Ross seorang diri di rumah ibu saudaranya. Malangnya, teksi menjadi terlalu panas dan meletup di lebuh raya apabila ribut api menghampiri, memaksa James untuk berlari sepanjang perjalanan.
Akhirnya, dia tiba di rumah pantai tepat pada masanya, tetapi tidak menemui Zoe di sana, sementara ribut semakin hampir. Dia kehabisan dan berjaya mencari Zoe di pantai, melihat ribut api yang semakin hampir. Pada mulanya, dia sangat marah kepada James dan tidak membenarkan dia mendekat. Walau bagaimanapun, James memohon maaf atas apa yang telah dilakukannya, dan kedua-duanya segera berdamai, dan mengaku cinta mereka kepada kali terakhir. Pasangan itu kemudian berpelukan, dan berpaling ke arah lautan, kerana mereka terbunuh oleh ribut api. Tamat. Sila like dan subscribe channel kami. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda.